Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Fiqh Syahadah tahun 3. Okey, jadi Ustazah harap sebelum kita mulakan kelas, semua murid-murid 3 Az-Zubair dan 3 Al-Mawardi dapat berada dalam keadaan yang bersedia dan bersemangat dan semua dapat keluarkan buku teks Fiqh Syahadah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang terakhir, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Okey. Sebelum kita mulakan pelajaran, okey, jom kita berulang kaji sedikit. Ada berapa rukun iman? Okey, rukun iman ada 6 perkara. Okey, yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada Rasul. Dan yang kelima beriman kepada hari kiamat ataupun hari akhirat. Dan yang terakhir sekali, yang keenam ialah beriman kepada qada dan qadar. Okey, jadi awak semua boleh buka muka surat 27 dalam buku teks awak. Okey. Okey, jadi sebelum kita mulakan pelajaran, jom sama-sama kita baca dalil Al-Quran yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Okey, jom kita baca sama-sama, boleh? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ingatlah perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Okey. Surah Al-Ahzab ayat 38. Okey. Jadi, agak-agak kamu, apakah yang dimaksudkan dengan qada dan qadar? Okey, siapa tahu maksud dia? Okey, jadi jom hari ini kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan qada dan qadar ni. Qada dan qadar bermaksud ketentuan ataupun ketetapan dan perlaksanaan oleh Allah terhadap makhluknya, iaitu kita, manusia, haiwan, alam. Okey. Pelaksanaan terhadap makhluk menerusi kekuasaan Allah. Apakah maksudnya? Maksudnya, apa-apa sahaja yang kita lakukan, apa-apa sahaja yang berlaku dalam bumi ni, hujan, guruh, kilat, cuaca panas, okey, itu semua adalah ketentuan dan perlaksanaan oleh Allah. Okey. Okey, sekarang jom kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada qada dan qadar. Okey. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud kita sentiasa mempercayai, meyakini bahawa semua yang berlaku dalam kehidupan kita adalah berdasarkan ketentuan dan ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, qada ini bermaksud perkara yang kita tidak boleh ubah sama sekali. Contohnya apa? Contohnya bila kita dilahirkan, bila kita akan meninggal, macam mana rupa paras kita, anggota tubuh badan kita sempurna atau tidak. Itu semua adalah qada yang mana kita tidak boleh ubah benda tu. Okey, berbeza dengan qadar ialah perkara yang kita boleh ubah dengan doa dan usaha. Contohnya, sekiranya kita berusaha bersungguh-sungguh, kita belajar bersungguh-sungguh dalam kelas, kita akan berjaya dalam peperiksaan, kita akan mendapat ilmu. Okey, tapi sekiranya kita tidak berusaha, kita tidak akan berjaya. Okey, jadi qadar ialah sesuatu perkara yang mana kita boleh ubah dengan usaha dan juga berdoa. Okey. Seterusnya, jom kita tengok apakah hikmah ataupun apakah faedah yang kita akan dapat bila kita beriman kepada qada dan qadar. Okey, yang pertama, kita akan sentiasa bertambah yakin dengan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita tidak akan menjadi orang yang sombong bila kita berjaya. Okey, yang ketiga, kita tidak akan kecewa ataupun sedih apabila kita gagal. Dan yang keempat, kita akan sentiasa tabah, sabar dalam menghadapi sebarang ujian hidup. Okey.
Jadi, apakah nilai kafah, nilai murni yang kita semua dapat melalui pelajaran kita hari ini? Okey, yang pertama, kita mestilah sentiasa bersangka baik dengan apa-apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana kita yakin bahawa apa-apa sahaja yang berlaku semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita tidak boleh mudah berputus asa sekiranya kita sedih, sekiranya kita mendapat kegagalan dalam hidup. Kerana apa? Kerana itu juga merupakan salah satu ketentuan daripada Allah. Sebaliknya, kita kena sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Okey, jadi itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih.